Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni ada banyak request sikit di ruangan komen. Nanti Zul akan cuba buatkan satu-satu. Kalau tak sempat ni mungkin Zul akan profit ke belah malam. So guys, let's go kita pergi ke coin market cap dulu tanpa buang masa lagi. Kita tengok coin market cap. Tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. So dengan di total market, kita tengok total market berada di 1.2. So kita drop hampir dah below pun 1 trilion. So sekiranya yang berlaku, kita expected volume juga tinggi hampir 200 dan BTC juga regain kembali quarter percentage kenaikan dominan dalam market iaitu hampir 45%. So untuk secara summary pergerakan semalam, kita lost another 4.53% dalam total market crypto, meaning kita sepatutnya Bitcoin dan altcoin lain turut sedang melakukan kejatuhan. Volume sebenarnya ada decrease sikit 7%. Dan sepatutnya untuk Bitcoin naik hampir 1.2% iaitu pada hampir 45%. So harga semasa untuk pagi ini di kripto iaitu expected di Bitcoin berada di 28.4. Kemudian di Ethereum berada di 1.9 bawah 2K. Di lain-lain kau tengok BNB 265 and lain kau juga expected drop dengan drastik, iaitu expected kalau ikut tengah malam kita drop hampir 20 ke 30% untuk altcoin. So untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam saja BTC still lagi 0.43, Ethereum 7.7%, untuk BNB hampir 2.5 2.3%, SRP 9%, Cardano 12%, Solana 10%, Dogecoin 4%, Polkadot 7%. So apakah ini berlaku? So normally macam tengok untuk dalam bearish market kita belum done lagi. Bitcoin belum sampai lagi betul-betul bottom yang mencakap kita akan expected sampai ke 85%. Tu 80 ke 85% Bitcoin akan range dalam kawasan dalam 20 ke 15k. So itulah expectation tu sebelum tu start buy. Apapun tu dah letakkan aku kata tu punya plan untuk Bitcoin dan Ethereum. Whatever price Bitcoin masuk dalam tu punya golden packet, Zul akan buy monthly. Dan sekiranya Bitcoin sampai 80-80%, Zul akan start buy heavily untuk Bitcoin, Ethereum dan juga altcoin pilihan Zul yang Zul selalu sarang yang Zul letakkan untuk tu punya dalam watchlist di quarter trading view. So guys, let's go kita pergi ke Bitcoin. Apakah berlaku di Bitcoin untuk hari ini dan apakah expectation akan berlaku lagi. So macam semalam Zul expectkan kita akan retest dulu at least untuk short term period kita akan retest 29. So apa yang berlaku untuk semalam, kita dah retest 29 sebanyak 1, 2, 3 candle dan kita fail. So apa yang betul expected ni mencakap 29 adalah kita expected kata strong support sebelum ini, dan support itu dah breakout dan support itu bertukar jadi resistance. So apa yang tuan nampak sekiranya kita nak regain bullish, kita kena claim 29, claim 33 dan expected kita perlu breakout daripada channel ini iaitu above almost dalam 40k balik. So itulah sekiranya kita nak tengok Bitcoin kembali bullish. Tapi walaupun disebabkan dia dah breakout 29, kita expected more breakout ke bawah disebabkan berdasarkan channel ni juga kita dah berada di below channel iaitu ini upper channel, dan kita berada dah di below channel, dah pun breakout macam di chart di daily pun dah breakout bawah quarter line yang Zul draw tu. Kita expected price akan drop more below. So di below ni kita ada berada di 20 adalah kita punya next major support. So inilah next major support adalah 20k. Kenapa 20k? 20k adalah all time high masa tahun 2017 ataupun last bulan. So seperti inilah all time high dia 20k. So untuk itu kita ada juga di 4 hours ni nampak juga kita ada sedikit support iaitu di kawasan 27. Now currently kita holding 27 dan next support sekiranya kita lost position 27. Kiranya 4 hours ataupun daily candle close below 27 ni, meaning kita akan expect next adalah 24, dan sekiranya kita lost 24 baru kita akan pergi ke major support iaitu 20. Tapi pun disebabkan kita dah lost position di 29, meaning now kita expected untuk more downtrend ke kawasan 20. So meaning kawasan 20 meaning Bitcoin terus masuk ke dalam kawasan zone buy iaitu antara 26k dan 15k. Whatever price anda kawasan ni Zul akan buy monthly. So Zul tak saran untuk anda buy. Ini apa yang Zul buat untuk Zul punya investment dia begitu di kemanakah Zul next buy Zul. So untuk di crypto Zul faham lah ramai yang kata dalam kata dah terciduk. Zul pun sendiri pun terciduk dalam market, tapi Zul sepatutnya sebelum Zul masuk itu Zul dah tahu di manakah position Zul. Sebab apa ada di ruangan komen, maknanya kita punya sahabat itu mungkin agak kecewa dia tengok dia punya ruangan komen pun agak
agak negatif, tapi pun tu faham semua orang sedang melaku negatif. Mungkin expected ni ada kata duit habis di stop loss je. Mungkin kat sahabat kita ni aku kata trade di leverage. Macam tu terangkan, sekiranya anda tak ada aku kata skill untuk baca chart, untuk tengok chart apakah arah-arah ataupun perubahan aku kata drastik setiap point, setiap chart ni kita akan tengok 4 hours. Mungkin untuk 1 hour pertama kita tengok bullish, second kita nampak confirmation bearish. So untuk Zul update setiap minit tak mampu. Zul hanya update untuk pagi, dan pagi besok kita akan tengok apakah possibility berlaku. So kiranya anda tak mahir untuk membaca pergerakan chart ataupun ubah anda punya decision daripada bullish momentum ke bearish momentum, tak sarankan untuk anda untuk leverage. Anda kata hold saja di spot. Sebab apa di spot? Sekiranya price tu jatuh, kita hanya hilang value tapi asset itu masih ada. So give a time, macam cakap kan, dalam bearish market kita expectation kan untuk Bitcoin jatuh 80%. So meaning daripada 29 ni kita ada lower lagi at least sampai ke 15k ke 20k. Sekiranya kita buy pun di kawasan atas, kita still lagi floating. Bagi Zul pun still lagi floating. So kalau anda nak tengok Zul punya portfolio, currently Zul portfolio berapakah Zul punya dalam loss, tu akan tunjukkan untuk anda. Sebab apa? Zul cakap channel ni untuk Zul tunjukkan apakah Zul punya portfolio. And then as per Zul punya portfolio currently loss sebanyak hampir 60% ataupun 7%. Tu akan tengok balik statistik. Tu akan tengokkan statistik. So ini anda boleh tengok tu punya portfolio sendiri dah dalam loss banyak 67%, iaitu daripada hampir 11k USD dollar, tu loss hampir 7.7k USD dollar. So ini ingat, ini tu hanya loss dalam bentuk value, asset itu still ada. So give a time, bila kuartal aset ni rebound balik, kita sepatutnya akan dapat balik profit ataupun akan dapat balik value ni. So itulah bezanya kerana anda kuartal invest di spot dan di leverage. Jika tu tak sarankan untuk anda di leverage. Anda kata anda kuartal mahir dalam pembaca chart, baru anda boleh ke leverage. So tu sarankan untuk anda di spot saja. Kemudian yang penting juga anda invest duit yang betul, iaitu duit investment. Jangan invest duit keperluan. Sebab apa? Kalau yang invest duit keperluan dan duit yang anda nak pakai untuk kahwin ke, untuk aku kata bulan depan nak pakai untuk bayar kereta ke, jangan invest duit tu. Itulah duit keperluan. Duit itu simpan dalam tabung haji ke, simpan dalam ESB ke. At least kalau anda delay tak pakai, hujung tahun dapat juga dividen. So dalam crypto cakap, masa Zul masuk di kawasan 30 tu, dia cakap dah expected kita hanya ada tengok sekiranya bullish kita akan profit, sekiranya bearish kita akan holding saja, kemudian Zul akan suntik dana baru untuk buy di kawasan ini. So hopefully anda faham Fourier Circle. Zul dah terangkan, nanti mungkin Zul akan letakkan link di atas untuk Fourier Circle. Sebelum ni Zul ada buat satu video, so hopefully anda faham untuk pergerakan Fourier Circle. So itulah untuk pergerakan Bitcoin sekarang ni. Zul more expected dia akan downtrend ke bawah. Untuk kita regain naik atas menjaga di, kita perlu claim 29, 33, dan kita perlu breakout channel ini dulu, barulah kita expected at least dia boleh balik pergi ke major resistance, iaitu 55 dan 61, dan masa tu baru kita expected kita akan more downtrend bawah. Macam tu cakap semalam, ada possibility untuk dia return balik sebelum dia drop untuk end of the year, barulah kita dah drop dapat Bitcoin 85%. So itulah possibility boleh berlaku di Bitcoin. Sekiranya ini berlaku, itulah yang Zul tunggukan untuk tahun ni, sebelum kita betul-betul drop Bitcoin ke 85%, iaitu price retest ke major resistance, iaitu around dalam 5, ikutkan berdasarkan low ini. Kita resistance baru kita berada, nanti Zul akan drawkan resistance baru, iaitu daripada swing high to swing low. So ini kita resistance currently kita dah berada sedikit lower, iaitu sebab apa kita buat another lower low. So resistance kita, major resistance kena berada di antara 60 dan 52. So hopefully sekiranya price ni rebound balik kawasan ni, Zul akan TP Zul punya modal. Sebab apa? Untuk dalam bearish market kita sepatutnya price tu kan 85%. So sama ada kita ada opportunity untuk price tu rebound balik ataupun price tu terus ke 85%. Macam cakap di, Zul hanya holding sekiranya dia still lagi dalam masuk bearish market terus ke 80% untuk dropping untuk Bitcoin. Zul akan buy dana baru. Sekiranya dia increase balik, ini Zul akan keluar Zul punya modal untuk prepare, iaitu rejection yang lebih besar, rejection yang expected ke 85. So untuk tengok pergerakan ni, mostly kita Zul expected mungkin kita akan terus drop ke 80%, iaitu tanpa kita retest punya kita zone resistance tu. Itulah expectation untuk dalam Bitcoin dengan current market dan apa berlaku di USD di Luna. Itulah expected untuk dia akan dah trigger fear yang agak
kuat, memang kuat di dalam dunia kita, so meaning tak akan ada ramai yang berani buy, so meaning expected price kan more downtrend ke bawah. So itulah pergerakan Bitcoin yang Zul expectkan, kita support 27, 24 dan 20. So let's go, kita pergi ke komen. Banyak yang kata request, so Zul akan pergi cuba pergi juga satu-satu. So pertama kita akan pergi, ada yang tanya pasal Near Protocol. So Near Protocol kita akan tengok untuk short term saja. Near Protocol, Near USDT di Binance. So, kita akan tengok pergerakannya sebelum ni sobat. Near Protocol dah sampai mana? Near Protocol dah sampai ke kawasan major resistance, iaitu antara $7 ke $4. So ingat masa cakap $7 adalah kekuatan golden packet, consider good position untuk buy untuk long term. Tetapi dalam bearish market kita perlu tunggu dulu untuk Bitcoin at least sampai 80%. Now kita expected dalam terkini Bitcoin sampai 80% dalam kata dengan market bear ni. Kita expected untuk 3 year punya bearish market. Kita expected untuk altcoin akan jatuh almost 90 ke 95%. So meaning untuk all time high dia daripada atas ni akan jatuh 90, kita expected almost 90 loh. So 90 meaning dia akan drop balik ke lower support yang sebelum ini, iaitu enterprise almost dalam $1 ke $2. So untuk anda start invest balik macam tadi, kita tunggu dulu Bitcoin untuk reda, sama ada rebound ke atas, kita akan profit balik. Sekiranya Bitcoin drop ke 20 ke 15k, iaitu kita 80-85% untuk Bitcoin, meaning kita akan dapat altcoin masa tu harga 90 ke 95%. Expected dalam 95% kita akan dapat harga. So meaning kalau anda fikir untuk long term, consider kat sini baru kita akan start invest untuk long term, iaitu untuk expectation ROI return of investment ialah tahun 2025. Sebab apa? Berdasarkan 4 year circle, tahun 2025 kita akan start buran balik seperti mana tahun 2021. So itulah ni betul. Next kita akan pergi juga kita akan pergi untuk stamp. Ada yang tanya pasal stamp ni, GMT tu market expected dulu macam dah pernah buat. GMT ni kita tengok akan expected di Binance juga. GMT, yes, GMT USDT, GMT USDT. Sebelum ni tu ada yes, tu pernah check juga. Sama juga, iaitu currently kita berada di 1.6 lah golden packet, tapi dalam bearish market kita perlu tunggu untuk Bitcoin macam juga ni 80%. So untuk GMT kita expected untuk at least 90%, iaitu berada dalam 30 sen, iaitu expected kita ada another support kawasan ni, kemudian last support kawasan ni. So meaning kita ada expected dalam 17 sen ke 28. 28 sen adalah kuartal 91%, 95% kita expected. Yes, betul, tengok ngam-ngam 90% kita akan jatuh ke net last support ataupun net support kita, iaitu dalam 17 sen. So itulah expectation boleh berlaku. So kalau anda nak buy GMT, anda yakin dengan long term, consider whatever antara 17 sen dan 28 sen adalah barulah anda boleh start buy untuk long term, untuk expectation next bulan 2025. So next coin kita akan tengok pula APEC. So APEC Protocol rasa tu tak pernah buat lagi. APEC Protocol berada di mana? Di Bybit. So kita akan tengok di APEC USDT. Kita akan tengok di, nanti tu tengok balik dia punya ni APEC market adalah APEC USDT. Di Bybit APEC USDT ke Bybit ni app, kita nak app dia bukan yang ni. Right, tu tak jumpa chat sini. So apa nanti akan pergi terus direct daripada ni, link kita akan klik yang ni, iaitu Bybit. Supposedly di Bybit kita akan tengok chat tu. So inilah APEC USDT. So kita akan tengok, cuba buat analisis berdasarkan ni. Kita akan tengok di daily terus. So apapun line tu agak slow sikit untuk pagi ni. So APEC kita tinggalkan je dulu. Kita akan pergi dulu di ICP. So ICP, ke manakah arah ICP USDT sekarang di Binance. So ICP juga expected last quarter dia memang tu tak buy pun dari awal dulu. Sebab apa? Tengok projek dia memang tu tak berapa berkenan, dan fundamental pun terlalu hyper sebenarnya dia punya fundamental. So now price expected dia dah drop dengan drastic. So siapa yang ada invest di atas ni, even kalau tengok pun Mid Kevin pun ada invest start $200 tu tak. Sekiranya anda invest tu, hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss. Adakah boleh regain balik? Bergantung kepada fundamental. Sekiranya fundamentalnya ada news yang support ataupun untuk edit another low volume, mungkin dia ada buat perubahan.
kita expected boleh regain balik. So adakah good position? Mereka bukan good position untuk buy sebab apa, dia dah free fall seperti Luna. So kalau nak dah invest bawah ni pun expected untuk uninvest duit yang expected boleh loss. So ICP consider boleh juga antara coin yang kata boleh lupus dalam bearish market untuk tahun ini. So itu ICP. Kemudian kita akan pergi yes dah ada. Kita akan pergi akan pergi 4 hours ataupun di daily untuk di Bybit. So line zone agak slow sikit tuan ni. So kita akan skip dulu untuk ni. Kemudian kita akan APEC dah. APEC belum lagi. Kita tengok ICP dah. Kemudian kita akan tengok Secret. So market SCRT di Binance, SCRT USDT. So di Binance Secret Network. So apa berlaku? The price sama juga, price sedang free fall. So macam cakap tadi, untuk semalam review pun ada 2-3 review untuk ni. So cakap dalam bearish market kita ada hampir 19,000 jenis coin. So dalam 19,000 jenis coin akan hampir ada 90% altcoin ni akan hilang dalam radar. So meaning expected bila dalam bearish market kita akan flash semua coin-coin yang tak berapa cantik projek ni, hanya nak kata build untuk kata dana saja. So walaupun sekiranya Secret ini expected dia dapat bertahan, dia kata rebound balik, tapi untuk pergerakan chart ini tu tak nampaklah good position untuk anda invest. Apa yang berlaku, inilah fundamental dia ada something wrong. Tu dah drop below dia punya support, so meaning dah free fall. Tu tak sarankan untuk anda invest. Invest mana yang still lagi berada di atas support ataupun yang kata past movement, seperti ada yang Polkadot, Matic, apa lagi ada Soluna sebenarnya still lagi okey, Cardano still lagi okey, Webburn drop pun dia still lagi dalam berada di kawasan demand yang kuat. So ini adalah dah tak ada kawasan demand, dah tak ada kawasan support, now adalah free fall. Whatever chart yang anda tengok free fall, disarankan untuk dalam bearish market jangan invest untuk long term. So kemudian kita akan tengok IOTA ialah Miota. So Miota di IOTA USDT. So IOTA jatuh macam mana? So masih lagi, so kalau chart macam ni still lagi kita ada support dia, dan still lagi respect kita punya golden packet dah drop. Now expected dia drop agak agresif, so dia dah drop dulu hampir 90% untuk net support, ataupun kita akan tengok last support lah kawasan ni. Kemudian support lah ada berada di yang ini. Inilah support, kita dah break out. Kemudian kita tengok another support lah di bawah ni. So ni adalah support tu 24. So kita ada lagi 2 support di bawah untuk tahan, iaitu di kawasan 21 dan 5 sen. Sekiranya dia drop below 5 sen, so meaning expected price ni juga boleh kuartal hilang dalam radar, termasuk dalam 90% altcoin yang akan hilang dalam bearish market. So untuk anda long term, sekiranya anda yakin dengan dia punya fundamental, yes boleh anda tengok start buy balik whatever antara 21 ke 5 sen. So expected ini kita akan tengok berapa dah percentage dia jatuh. Ikutkan ini dah hampir 90% pun, 95%. So meaning untuk dia jatuh lagi bawah, iaitu almost kat sini almost 100%, 98. So mungkin anda boleh invest balik whatever price itu masuk dalam sen. Kiraan sen iaitu bawah 10 sen, iaitu dalam 7 sen 8 sen, barulah anda invest untuk long term. Dan make sure anda invest tu duit adalah duit yang anda expectation boleh loss. Sekiranya drop, anda consider loss. Sekiranya dia rebound, anda akan dapat ROI yang tinggi. So invest duit yang expect anda boleh loss, dan duit investment, jangan duit keperluan. So itu untuk IOTA. Next kali ni kita akan pergi ke IOTA balik. Dah boleh belum? Baik, yang ni kita akan tengok, dia akan zoom up. Kemudian kita akan tengok at least 4 hours. So pergerakan ni still lagi consider good. Dia ada still support. So kita akan tengok, dia akan cuba draw berdasarkan sini. Dia akan cuba draw. Nanti tu ada di trading view lah. Kita akan klik trading view. Yes, ada trading view. So kita akan tengok dia punya chart. Kita akan draw indicator chart untuk draw. Baik, kita akan buka di trading view. Hopefully dia ada kat sini. Tu nak cari draw, tak jumpa draw dia. Draw adalah kat buka ini. Yes, dah jumpa pun. So ini untuk ini kita akan tarik Fibonacci dulu. Fibonacci. Baik, daripada swing low to swing high. Swing high lah atas ni. So meaning price dah jatuh sampai mana? Expectation sekarang price berada di kawasan dia punya golden packet, iaitu dah drop pun sikit bawah golden packet. Now expecting untuk altcoin, kita akan expected 90%. So untuk dia jatuh hampir 90%, kita akan tengok measurement.
Tu daripada atas ini expected 90%, kita akan drop almost dalam 4 sen. So meaning hampir balik ke kawasan dia punya opening. So untuk yang ni kalau anda nak invest Apex ni, disarankan anda tunggu at least dia jatuh 90% dan expected 90% tu almost dalam 5 sen. So kalau dia drop balik ke kawasan tu, anda invest lah duit yang anda expected boleh loss dan letak target. Confirm mungkin anda nak kuartal 10,000 coin. Kalau 10,000 coin, kalau kita ikutkan dengan price masa itu adalah almost dalam 5 sen. So meaning anda perlu at least dalam $50. So $50 darab 4 dalam RM200. So consider anda boleh invest all in RM200. So orang kata do or die. Sama ada price tu drop bawah, dia akan anda hilang 200, tapi sekiranya anda regain balik, anda akan boleh dapat kata almost dalam 20x anda punya keuntungan. So meaning invest duit yang betul, sama ada duit itu yang boleh anda expected boleh loss ataupun anda akan regain balik kata untuk net profit expected untuk regain lah tahun 2025. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, untuk perkembangan sedikit chat. Apapun mungkin malam ni tak ada, malam ni tu ada kerja sikit. Apapun nanti tu akan updatekan di Discord channel sekiranya ada tu nak buat live. So itulah di Bitcoin dan altcoin lain. So Bitcoin apa tu expected untuk lah, expected kita akan more downtrend ke bawah berdasarkan chart ni, dan sekiranya kita dapat regain atas 29, barulah kita akan ada sedikit bullish, iaitu akan 29, 33 dan 40. So apapun berlaku, kita tengok sekiranya drop ke bawah, kita akan grab buy di kawasan dia punya zone buy 26 dan 15k. Sekiranya price tu regain balik ke atas, kita akan tengok portfolio kita kembali regain balik value. So ingat, jangan kata trade leverage, guna trade hanya di spot. So majority 90% dalam kripto dapat buat duit hanyalah menggunakan spot saja. Leverage tu kalau anda tengok, ramai yang leverage tu hanya share untuk referral link saja. So anda ingat, itu adalah bila anda pakai referral link, bila anda masuk trade apa saja, anda klik saja buy, meaning dia dah dapat commission tu. Inilah selalunya kalau tengok untuk influencer di kripto ni, dia akan sarankan untuk buy big untuk trade. Betul, tak sarankan untuk anda untuk leverage, guna di spot saja. Sebab apa? 90% orang dalam kripto hanya kaya menggunakan kata spot saja, bukan menggunakan leverage. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like dan subscribe. Jumpa lagi insya-Allah malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.